Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, bagi yang ada pernah tengok buku ni, panduan permulaan bagi kita nak tadabbur Al-Quran. So, buku ni sangat penting. Sebab apa? Sebab bila anda tahu kaedah selepas daripada buku ni, dia cerita, anda boleh faham Al-Quran dan boleh amalkan sendiri. Jadi ini buku yang kita akan guna pakai sepanjang kuliah pada hari Isnin, iaitu Mabadi Tadabbur Al-Quranul Karim oleh Dr. Abdul Muhsin. Tapi topik yang kita akan mulakan pada malam ni iaitu perbezaan antara tadabbur dan juga tafsir. Ulama cuba menghuraikan, cuba memberi perbezaan di antara tadabbur dan juga tafsir. Dan saya ringkaskan daripada pembacaan ataupun istiqra' dalam beberapa poin supaya kita lebih mudah untuk kita faham. Pertama, ni tafsir. Penting untuk kita faham supaya kes yang saya pernah kemukakan sebelum ni, ada orang makcik dia takut nak tadabbur. Dan itu kes betul. Menyebabkan tujuan penurunan Al-Quran asal tu diturunkan untuk kita faham dan beramal tak capai. Dan kita akan tengok macam mana kes yang saya akan tunjukkan sebentar lagi yang kita boleh buat terus selepas daripada malam ni, kelas malam ni, ataupun selepas daripada kelas-kelas yang akan datang. Itu kes real. Yang saya bawa ni kes sebab saya tertarik dengan silibus kehidupan, dengan silibus kehidupan dunia nyata daripada sisi kaca pandang Al-Quran. So yang pertama, bila mana kita tengok tafsir, kalau anda yang ada Al-Quran, anda boleh buka dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-27, supaya bila kita tengok sebentar lagi, kita akan teruskan by practical, iaitu ayat 27. Maaf, ayat 27. Okey. Ayat yang ke-27. Perbezaan tafsir dengan tadabbur, anda boleh letak di sebelah untuk anda perhatikan. Pertama, tafsir ni dia akan terangkan makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Kalau kita kata qala, apa yang dimaksudkan dengan qala? Kenapa tak kata yaqulu? Kenapa tak kata mauqul ke apa ke? Tidak. So bila Allah Ta'ala letakkan qala inni uridu, so ulama tafsir dan ulama bahasa, antaranya yang terkenal Zamakhsyari lah, dia akan ketengahkan apa maksud itu tafsir perkataan tersebut. Tetapi tadabbur ni dia tak masuk perbincangan apa maksud qala. Kenapa qala? Kenapa tak guna perkataan kalam? Kenapa tak guna perkataan yang lain? So daripada sini, orang yang nak tadabbur, dia tidak pentingkan makna kenapa perkataan tu dan perkataan ni, tetapi dia nak faham qala inni uridu an unkiha ihda banatayya hataini. Anda boleh tengok pada ayat yang ke-27. So orang yang nak tadabbur, dia just nak faham makna yang terkandung dalam ayat tersebut dan menyingkap mesej yang tersirat dalam nak berinteraksi dan beramal dengan ayat tersebut. Sebab at the end of tadabbur, kita nak baca dan kita nak beramal. Kerana Al-Quran dia tidak diturunkan untuk sekadar dibaca. Kita akan jumpa dalam banyak minggu lepas, saya telah tunjukkan bagaimana Allah nak highlightkan supaya kita fokus kepada tadabbur lebih. Dan tujuan tafsir adalah untuk kita faham makna ayat tersebut. Dan tujuannya adalah untuk empowering the knowledge. Tetapi tadabbur ni, dia bukan nak mengambil manfaat daripada makna perkataan tu, ataupun penyusunan bahasa mubtada ke khabar ke maf'ulun bih ke apa ke fi'il fa'il, tetapi dia nak faham apa manfaat yang kau boleh ambil daripada cerita dalam Al-Quran ini. Kenapa Allah Ta'ala masukkan cerita ni dalam Al-Quran?
dan tidak cerita yang lain. So tadabbur ni dia bertujuan untuk ambil manfaat daripada ilmu dan bertujuan untuk beriman, beramal dan berakhlak. Anda akan perhatikan sebentar lagi dalam surah Al-Isra. Saya akan tunjukkan beberapa slide selepas ni. Anda akan perhatikan macam mana kita baca, kita tak akan bincangkan tentang bahasa. Saya akan buktikan kita tak akan bincangkan tentang bahasa. Dan anda akan melihat macam mana kita akan nak respon bila kita baca. Kita nak ambil manfaat, macam mana kita nak berinteraksi, dan kita nak respon, kita nak beramal. Ketiga, subhanallah, untuk tafsir kita banyak perincikan bila mana kita ada keperluan untuk faham satu-satu ayat dan mengikut kemampuan. Bukan semua orang boleh faham tafsir, bukan semua orang ada kemahiran dalam bahasa Arab. Bukan semua orang. Kerana hanya orang yang belajar sahaja. Bukan nak kata orang lain tak layak, tak. Kerana siapa yang memilih untuk belajar bahasa Arab, untuk belajar ulum Quran, belajar ilmu hadis dan ilmu-ilmu disiplin yang lain, maka orang itu layak untuk faham Al-Quran dan juga tafsir. Sebab tu dia dilakukan bila ada keperluan sewaktu nak faham Al-Quran berdasarkan kemampuan seseorang. Sebab tu kata Ibn Abbas, ada typo sikit, ada 4 komponen, iaitu 4 jenis tafsir. Yang pertama, tafsir dalam bahasa Arab. So anda jangan risau, saya tak faham bahasa Arab lah. Nanti dulu, kerana bukan syarat semestinya kita kena faham bahasa Arab. Kerana berbaki lagi 3 komponen yang kita akan perhatikan. Kedua adalah tafsir yang mana dia tidak memberi. Ada orang nak cuba tafsir, tetapi mereka yang jahil tentang Al-Quran ada juga. Maksudnya wujud komponen ini, yang cuba tafsir tetapi tidak faham pun. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut siapa yang tafsir Al-Quran, dia tak ada ilmu lah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah menempahkan tempat di dalam neraka. So precaution, hati-hati. Dan yang ketiga adalah tafsir yang diketahui diperbincangkan oleh ulama. Ulama ni bermaksud orang yang ahli, orang yang alim, orang yang dalam bidang tersebut. Yang keempat, tafsir yang tidak diketahui melainkan Allah sahaja. Seperti contoh dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-10, ayat ke-9. Ayat ke-9 berbunyi macam mana? Ar-Raqim. Apakah kamu kagum dengan saya terlupa ayat tu. Ayat ke-9 surah Al-Kahfi, Ar-Raqim. Kita tahu tentang Ashabul Kahfi, kan? Tetapi Ar-Raqim, kata Ibn Abbas, dalam Al-Quran ada beberapa words dan tempat yang mana beliau tidak tahu apakah maksud dia dan mengapa. Sebab bakinya Ibn Abbas dia tahu kenapa Al-Quran itu diturunkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dia tahu kenapa Al-Quran itu diturunkan, apa sebab Al-Quran itu diturunkan. Tetapi dalam beberapa words dalam Al-Quran, Ibn Abbas tak tahu. So antaranya Ar-Raqim, Allah Ta'ala saja yang tahu. Namun di sana ada usaha ulama dalam nak merungkaikan untuk faham Al-Quran. Apa itu Ar-Raqim? Subhanallah. Jadi dia termasuk dalam kategori keempat yang Ibn Abbas nyatakan tadi. Tetapi tadabbur ni, fokus dia adalah dia nak tadabbur melibatkan manusia untuk ambil manfaat dengan Al-Quran, untuk dapatkan petunjuk. Sebab tu orang kafir, permulaan dia nak dapat hidayah adalah dia cuba faham Al-Quran, dia cuba dalami Al-Quran, dia selami Al-Quran. Tetapi tadabbur ni dia tidaklah, ada orang peringkat tadabbur dia berbeza-beza daripada latar belakang background dia. Kalau orang sains, dia melihat Al-Quran daripada kacamata saintifik. Orang astronomi, dia akan melihat Al-Quran dan juga keindahan daripada bahasa astronomi, macam mana Allah Ta'ala menjadikan alam. So mereka memahami alam dengan cara mereka, dalam bidang mereka, mengikut kemampuan dan kapasiti masing-masing. Tetapi untuk tafsir, dia tidak. Kerana tafsir dia ada syarat dan juga disiplin yang mesti dipatuhi. Kerana dia tak nak membuka fathuz zara'i, membuka pintu kerosakan. Kerana jika dia beri peluang untuk tafsir, untuk bincangkan Al-Quran ini, sebab kita bagi contoh lah, subhanallah, anda perhatikan, anda tentu pernah dengar ayat ni, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Betul? So apa maksud dia?
Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ada lagi tafsiran yang lain. Siapa tahu? Fitnah-fitnah lah kan, tuduh orang. So bermaksud dosa membunuh tu lebih kecil daripada fitnah. Macam mana kita nak kata membunuh tu confirm dah buat dosa? Fitnah tu belum tentu lagi boleh membunuh, belum tentu lagi boleh menjadikan itu satu jenayah. Ingat, membunuh adalah jenayah. Dan dia terlibat dalam kanun Islam. Bahkan kalau tak mampu nak dibunuh semula, kalau pihak keluarga tu kata aku maafkan dah, kan kecuali kau bayar je lah diat, bayar ganti rugi. So jenayah tu confirm dah berlaku. Kesilapan tu sudah pun berlaku. So, kita nak kata macam mana? Fitnah belum tentu lagi. Subhanallah, kalau anda berhenti sejenak, kalau anda ambil masa dan baca kitab tafsir, rupanya fitnah tu fitnah dalam Al-Quran, bukan fitnah macam kita. Fitnah dalam Al-Quran bermaksud syirik. Syirik itu adalah lebih besar daripada dosa membunuh, dan itu betul. Bagaimana benda ni kita boleh terhasil? Saya pernah ada satu kes di Jordan pada saya tahun 2. Saya terjumpa dengan salah seorang tokoh. Dia kata fitnah itu lebih besar daripada dosanya membunuh. Saya rasa sebab berlaku satu peristiwa dekat saya time itulah. Ada satu kes saya nak pergi lawan lah dengan dikatakan satu golongan ni, satu puak ni. Dan bila saya nak pergi berdialog dengan dia, dia kata kepada saya, akhi, salahkah kalau ana tak nak berbincang dengan isu-isu khilaf ni? Ana cuma nak pegang apa yang Allah Taala kata dalam Quran, dan ana nak pegang apa yang hadis Nabi sahih kata dalam hadis. Saya nak beriman saja. Saya tak nak bincang khilaf-khilaf ni. Saya nak kembali kepada Allah. Salahkah? So apa yang saya belajar selama ni, saya nak pergi nak dialog, nak hentam dia persoalan. Rupanya saya je yang kata macam tu. Orang yang dikatakan macam tu tidak macam tu. Menjadikan saya, waktu itu saya lebih berhati-hati untuk terima satu pendapat dan pandangan. Kita jangan kata apa yang orang tak kata. Kita telah membuat satu kesalahan. Dia tak kata. Kita kata dia tuduh kita ni jahat, tapi sebenarnya dia tak kata. Kita dengar orang lain kata dan kita buat conclusion, dan dia tu kata kita macam tu. Dan kita dah ada bad engagement dengan dia kan. Relationship kita dah tak bagus dengan dia. So start daripada tu, saya mengamalkan disiplin. Every single words, any person talk to me, saya akan kata, dalam Quran sebut, allazina istami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Apabila kita mendengar perbualan, apa saja isu, apa saja poin dan hujah, fayattabi'una ahsana, ikutlah yang paling terbaik. So start daripada tu. Bila apa saja ilmu yang saya dapat, yang saya tak pernah tahu sumber dia, start daripada tu saya lebih berhati-hati untuk cari sumber premier. Saya tak lagi cepat membuat jump to conclusion. Bila saya cek dalam kitab tafsir, wal fitnatu asyaddu minal qatl tu, 5 kitab tafsir, Antaja Ibnu Katsir, anda boleh buka kitab tafsir Fi Zilalil Quran. 5 kitab tafsir saya buka. Kesemua kitab tafsir menyatakan fitnah itu adalah syirik, dan bukannya adalah menuduh orang lain. Itu namanya tohmah, bukan syirik. Syirik dalam Al-Quran adalah fitnah dalam Al-Quran adalah syirik. So makul ke tak makul? Baru betul. So kita menggunakan istilah, kita tak faham bahasa Arab, kita menggunakan mustalah, istilah bahasa Melayu, kita guna pakai dalam Al-Quran tu. So kita kena faham dari side bahasa dulu, baru kita boleh faham mana yang sebenar. Sebab tu saya bentar lagi saya akan bagikan kepada anda 5 steps untuk kita tadabbur, dan apakah rukun dan juga syariat kita nak tadabbur. Anda jangan bimbang. Telah saya sediakan kepada anda makanan-makanan tadabbur yang enak sebentar lagi. Jadi untuk tadabbur dia ada guideline dia yang tersendiri, tafsir. So tak boleh kata memfitnah hukumnya dosa besar daripada membunuh. So kalau orang fitnah, dia kena bayar diat lagi besar, dia pun kena. No, kau salah faham tentang ayat Al-Quran. Kau telah kata apa yang Allah Ta'ala tak kata, tak masukkan. So hati-hati tidak ada halangan bagi seseorang Muslim untuk tadabbur tapi tidak bagi tafsir.
Apa itu tadabbur? Saya telah huraikan pada minggu lepas. Anda nak faham mudah gini je. Tadabbur ni adalah kita nak ambil manfaat. Dan kita nak cuba faham mesej Allah. Kita tak bincangkan soal hukum. Kita tidak bincang soal kita kata apa ya, khilaf dari segi bahasa. Kita tak masuk dari segi situ. Dan tadabbur ni dia tidak ada syarat-syarat melainkan untuk faham makna umum beserta tujuan niat untuk kita faham. Anda boleh buka dalam surah Al-Qamar ayat ke-17. Saya tak detailkan dekat situ. Kenapa saya selalu tak detailkan? Minggu lepas pun tak detailkan, supaya anda boleh membelek-belek nak sampai surah 17 tu, ayat ke-17 tu adalah checkpoint, 16 checkpoint sebelum tu yang anda kena baca. Dan begitulah uniknya Al-Quran. Allah Ta'ala tak letakkan satu cerita, satu hukum. Kalau bab hukum jenayah, satu surah. Hukum berkaitan dengan sains dan astronomi, satu surah. Subhanallah. Allah Ta'ala tak buat macam tu. Dia mixturekan semua untuk kita baca semua ayat. Tak ada yang kita skip. Dan tafsir itu, dia wajib, dia bergantung kepada keperluan. Pada tahap yang hendak kita perlu saja. Tapi tadabbur tu wajib ke atas insan bernama Muslim. Dalam apa jua sekalipun. Sebab baca Quran tu wajib. Untuk kita faham. Sebab itu Allah wajibkan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tetapi bukan afala yatafassarun. Bukan untuk tafsirkan. Sebab Allah Ta'ala tahu bukan semua orang boleh tafsir. Tetapi Allah Ta'ala tahu semua orang boleh faham. Semua orang boleh rasa bila mana dia beri teguran. Dan tafsir adalah wasilah untuk tadabbur. Tadabbur itu adalah tujuan untuk kita faham mesej Al-Quran. So 3 rukun kita nak tadabbur. Anda boleh buka, dan siapa yang dalam buku ni, dia boleh buka pada muka surat 18 lah. Sebab ada yang kata saya tak mahir dalam bahasa Arab. Adakah yang terfaham? Kan ada kan? Mana tah lagi 2. Nah. Mana? Belakang laptop. Nah. Ambil lagi 2. Ambil dulu. Okey. So anda boleh buka pada muka surat ke-18. Anda boleh tengok wa ja'ala arkana tadabbur salasa. Penulis mengkategorikan tadabbur itu kepada 3 rukun dia. Pertama, orang tu sendiri dia betul-betul niat nak faham Al-Quran. Simple je. Kalau anda nak faham mesej Allah, anda kena ready. Itu je. Kemudian anda kena tengok apa checkpoint yang aku nak tadabbur. Perkataan ataupun words yang kita nak faham. Kalau kisah yang anda nak faham. Kalau iktibar, hukum hakam yang anda nak faham, anda fokus dekat situ. Dan yang terakhir adalah the action after the understanding, the words. Kefahaman tu. So ini saja rukun untuk tadabbur. Kalau tafsir tidak, anda akan menjumpai, anda perlu menguasai bahasa Arab, anda perlu menguasai balaghah, anda perlu menguasai ilmu hadis, ulum hadis, ulum Quran, dan banyak lagi disiplin yang anda kena pelajari. Tetapi untuk anda tadabbur tidak sebegitu. Bagaimana? Saya akan simpan kepada slide selepas daripada ini, bukan lagi. Selepas daripada situ kita akan terus praktik apa yang anda faham. Sebab saya nak anda nampak dan kita terus buat. Ada 5. Sempat tak Salim? Okey, yang kelima. Ini step. Sebelum kita nak bincang tadabbur. So kita nak tadabbur, kita dah ada orangnya. Dan kita sudah ada Al-Quran, kita sudah ada cerita untuk dibaca. Betul? Kita nak buat, tapi tak tahu macam mana kita nak start. So, boleh saya mula step yang pertama. Ini adalah 5 step yang dirangkakan oleh penulis. Anda boleh lihat pada muka surat yang sama. Muka surat yang sama, 18, 2 baris daripada bawah. Wa qassama at-tadabbur ila khamsati marahil. Pertama, al-qira'ah. Jumpa tak muka surat 18, 2 daripada bawah. Pertama adalah al-qira'ah. Jumpa tak? Wal amal, hujung tu. Second daripada, bukan nota kaki. Anda jangan tengok nota kaki. Nota kaki tu anda takkan jumpa. Astaghfirullahalazim. Anda tengok kepada teks tu. Yang tengah-tengah tu. Wa qassama at-tadabbur ila khamsati marahil. Ada 5 stage. So stage yang pertama, bila anda nak faham, anda kena baca dulu.
Sebab apa? Membaca itu ada pahala dia. Membaca itu ada kebaikan dia. Tetapi membaca ni untuk semua orang. Tetapi tadabbur adalah satu kewajipan yang mana Allah Ta'ala lebih spesifikkan. Yang kedua adalah faham makna. Kalau kita bukan daripada kalangan bahasa Arab, kita tak ada kemahiran, don't worry, jangan risau, kerana Al-Quran kita sudah banyak sangat apps yang ada terjemahan. Bahkan bukan dalam satu bahasa. Kan? Lebih, kadang-kadang bahasa Urdu semua orang download, saya pun tak faham. Tapi boleh di-download. Walaupun kita tak faham. Nak ceritanya mudah untuk kita akses. Yang ketiga adalah kita istimbat. Kita keluarkan pengajaran. Kita cari apa intipati dia. Apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan. Sehinggalah summa ta'athur. Sehinggalah kita terkesan dengan cerita tu. Kalau anda tak rasa nak terkesan, tak rasa nak menangis, kata ulama, pujuklah diri anda, pujuklah hati anda untuk menangis. Paksa juga. Kerana daripada keterpaksaan itu akan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan itulah akan lahirnya keikhlasan. Lama kelamaan. So don't worry. Dan yang terakhir adalah actionable. Saya nak bagi tahu anda je stage ni. Tetapi saya nak lama dan tenggelamkan anda dalam ayat Al-Quran sebentar lagi. So anda nampak flow ni, ada 3 rukun. Simple kan? Pernah tak anda tahu rukun ni sebelum ni wujud? Anda akan didedahkan dengan usul fi'nya. Abang dalam bidang, subhanallah, bidang sains, tentu abang sudah menyemak-nyemak dan membedah-bedahkan ayat berkaitan dengan sains. Anda kena ingat betapa banyak words dalam Al-Quran yang tak dijumpai suatu ketika dahulu, tetapi dibuktikan setelah berlaku peredaran zaman dan teknologi. Sepertinya yang kalau hadis tu apa, yang lalat tu, laut tu ada yang pecah, laut masin tak bercampur tu, anda boleh perhatikan kan? Dan benda tu terbukti kan? Saiz bulan, siapa yang beredar. Kalau kata matahari, dia mengeluarkan cahaya. Kalau nur itu adalah memancarkan cahaya, itu bulan. So words dalam bahasa Arab sudah define benda ni sekian lama. Tetapi sains membuktikan dengan hari ni. Dulu orang sangka bulan tu mengeluarkan cahaya, betul? Tetapi Al-Quran menceritakan sebaliknya. Poinnya adalah benda tu sudah sekian lama terbukti. So anda ingat 5 stage ni, dan mari kita pergi pada ayat yang pertama untuk anda bezakan apa itu tafsir dengan juga tadabbur. Untuk memudahkan anda, saya tidak mengambil ayat yang lain. Dan tahniahlah kepada Kak ataupun saudari Halimah kerana dia sertai pada topik wanita Madian tempoh hari. Betul ke betul? Ada kan masa cerita wanita Madian? Hamidah, masya-Allah. Hamid yang terpuji. Ada tak yang tak datang? Dia je kan datang kan? So jangan risau, anda boleh buka pada muka surat 21. Untuk mudahkan anda lagi, saya tidak ambil cerita daripada luar. Saya tak nak anda membaca cerita. Anda perhatikanlah. Tahun ni anda akan dengar words ni pada ceramah-ceramah politik. Anda akan perhatikan. Anda akan teringat dan terpegun dengan words yang mereka akan sebut. Dia akan sebut apa? Ya abati istajirhu innahu qawiyyul amin. Kan? Waktu ceramah politik, kan, kita akan bisa dengar, pilihlah mereka. Even dalam persatuan, itu words yang diucapkan. Betul ke betul? Kan biasa dengar kan? Macam biasa dengar tak words tu? Tak biasa? Kurang? Faham? Bukan, pernah tak pergi ceramah politik? Tak pernah, subhanallah. Abang ni duduk di rumah baca Quran je dan tengok dan sains, subhanallah. Siapa yang pernah pergi ceramah politik kat sini? Ataupun siapa pernah terlibat dengan persatuan, dia akan sebut words ni. Wahai ayah, ambillah dia, istajirhu, ambillah dia sebagai pekerja, innahu qawiyyul amin, kerana dia itu bertenaga, strong, dan juga amanah, responsibility, honest. Tetapi saya tak berminat, saya tak berniat. Macam mana jadi tak berminat tu? Saya tak berniat untuk huraikan tu balik. Tetapi anda boleh buka tengok dalam cerita ni. Tafsir itu
Dia akan berkata, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Sadaqallahul azim. Baca dah. So kita tengok terjemahan stage tadi. Qala inni, wahai Nabi Musa, uridu an unkihaka, aku nak nikahkan kamu dengan ihda banatayya hataini, aku nak nikahkan kamu dengan salah seorang daripada anakku, ala anta jurani, untuk sebagai ganti namahan ni adalah kau bekerja dengan aku thamaniya hijaj, selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indika, kalau kata kamu boleh genapkan selama 10 tahun, itu terpulanglah kepada kamu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, aku tak naklah menyusahkan kamu. Satajiduni, kamu akan dapati aku ni ayah pada dua wanita Madian tu insya-Allah minas salihin, daripada orang-orang yang saleh. So bagaimana tafsir berlaku? Dia akan berkata tafsiruha, anda boleh tengok pada ayat pada perenggan bawah tu, nampak kan? Tafsiruha ta fa sa ya ra ha alif, tengah-tengah tu, selepas pada bawah ayat Quran. Tafsiruha anna sahiba Madian yaqul li Musa, dia nak kata apa? Innahu yuridu an yuzawwijahu ihda banataihi. Nabi Musa, lelaki tua itu, dia nak kahwinkan Nabi Musa tu dengan salah seorang anak dia tadi, kerana dia ada dua wanita, dua anak perempuan. Muqabil, iaitu nak ditukar ganti dengan ayya'mala ladaihi thamaniya hijaj, selama ganti dia adalah bekerja selama 8 tahun. Walau akmala 'ashran fahuwa fadlu minhu, kalau boleh cukupkan 10 tahun, maka itu terpulanglah daripada kamu. Wala yashqa alaihi fil amal, aku tak nak menyusahkan kamu untuk bekerja dengan aku. Maksudnya agreement yang 8 tahun, kalau boleh buat 10 tahun ni sekutlah better. Kalau satajiduhu minas salihin insya-Allah. Baik. Ataupun tadabbur itu berlaku bagaimana? Sebab tu kita tengok yang baghi lil aqil istithmaruhu fursah, iaitu fursah ni kita dapat bayangkan. Ayah ni kita kena faham, Syekh, anda perhatikan ayat sebelum tu. Saya kena buka kot ya, lebih best sikit kalau saya nampak, sebab phone saya ada dekat situ. So saya tak boleh nak membelek-belek lah ayat sebelum tu. Sebentar ya. Alright. Kalau anda perhatikan pada ayat ke-23, ayat last sekali, 23, wa abuna syaikhun kabir, bermaksud ayah ni dia seorang yang tua. Bila orang tua ni kita dah faham dia tak bertenaga nak bekerja. Sebab itulah kita jumpa pada ayat yang sebelum tu adalah qalata la nasqi hatta yusdirur ri'a, dia tidak akan memberi ternakan itu minum sehinggalah habis yang tadi. So perempuan ni sedang bekerja untuk ayah mereka memberi ternakan kambing tu pergi minum air. So wanita bekerja, betul? So kenapa wanita bekerja? Boleh tak wanita bekerja? Nampak tak kita dah start faham? Boleh tak wanita bekerja? Boleh, kerana ayah dia sudah tidak mampu untuk mencari rezeki nafkah kepada keluarga dia. So ayah dia mengambil, dapat peluang seorang lelaki yang soleh untuk berkahwin dengan salah seorang. Dan daripada ayat ini juga anda perhatikan pada ayat yang ke-26 sebelum ayat ni, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin. Kata salah seorang wanita tadi, dia beritahu kepada ayah, ayah, ambillah salah seorang daripada ayah
salah seorang qalat, kata salah seorang ihdahuma, ya abati, wahai ayahku yang baik, lagi handsome, kacak, budiman, puji ayah sikit. Sebab apa? Ya abati itu bahasa lunak. Istajirhu, ambil dia sebagai pekerja ayah. Sebab apa? Ayah yang bijak, orang yang matang, dia boleh faham. Bila anak dia minta, anda bayangkan ada 2 orang wanita, tiba-tiba minta lelaki asing. Sebab Nabi Musa daripada Mesir, dia baru sampai, belum lagi dikenali, iaitu dia keluar daripada kawasan jajahan Firaun, dia lari daripada Firaun sebenarnya. So bila dia sampai, perempuan tu baru kenal dengan watak dia. Dipendekkan ceritanya, ayah dia faham. Bila anak dia cakap ambil dia sebagai pekerja, mana boleh lelaki asing tinggal satu rumah dengan wanita, 2 wanita bujang, kan? Betul ke betul? So akan jadi fitnah kan, akan jadi isu kan. So ayah dia faham, engkau suka dia lah tu, sebab tu kau nak tinggalkan dekat rumah ni, ambil dia. Ada anak dia bagi reason kenapa kena ambil lelaki tu, kerana dia bertenaga, dia boleh membantu ayah dia untuk bekerja, untuk selesaikan isu-isu pencairan rezeki dan juga nafkah pada keluarga. So perempuan boleh fokus pada kerja-kerja rumah. Faham ke faham? Subhanallah. So itu nampak tak, kita boleh faham. Takkanlah perempuan tiba-tiba dia nak suggestkan macam tu kan. So ayah bijak, dia faham. Perempuan dah boleh beritahu dekat ayah. So anda boleh tengok yang kedua. Kita boleh tadabbur lagi. Jawaz khitbatur ar-rijal li mauliyati ar-rajul as-salih. Boleh. Poin kedua, muka surat 21. Bawah sekali yang ada nombor 2 tu. Saya sebut macam tu supaya orang yang tak ada kemampuan bahasa Arab dia boleh check lah nombor 2 tu. Iaitu lelaki, perempuan, dia boleh tak nak bagi tahu dekat keluarga dia, ataupun boleh tak perempuan nak melamar lelaki. Daripada cerita ni kita sedang tadabbur. Oh boleh. Lepas tu apa lagi? Ishtirat, iaitu disyaratkan al-wali lil mar'ah. Perempuan kena ada wali. Banyak lagi anda boleh dapati daripada sini. Ihda binatayah, dia tak boleh kahwin lebih daripada adik dengan kakak dalam satu perkahwinan. Kan? So anda boleh belajar tak daripada ayat ni tanpa anda perlu faham bahasa Arab. Alla anta jurani thamani hajjaj, sebagai ganti adalah dengan mahanya adalah bekerja selama 8 tahun. Kan? So itu cara anda untuk tadabbur. Banyak kalau anda perhatikan di sini sampai 15 Dan saya suka saya nak highlightkan untuk anda tengok tadabbur dia. Cuba tengok. Bila mana ayah dia kata agreement mahar dia adalah 8 tahun. 8 tahun, okey? So ayah dia kata fa in atmamta 10 fa min 'indika. Kalau kau boleh buat 10 tahun, itu terpulanglah kepada kamu. Wa ma uridu an asyqa alaih. Aku tak nak menyusahkan kamu. So sebenarnya kita dapat faham daripada sini, hati orang tua ni, anything, saya nak beritahu kepada anda, ini real. Mak dengan ayah, walau macam mana pun susah mereka, dia akan utamakan anak-anak. Walaupun emosi mereka sangat sensitif. Dia kalau boleh nak kata 10 tahun, tapi dia takkan cakap buat macam tu. Dia kata, sibuk kan dekat sana kan. Sebenarnya kalau boleh dia kata sibuk ke, mak dekat kampung duk seorang balik lah. Faham tak? Orang tua, dia takkan cakap bahasa direct. Cantik pokok bunga tu. Hai, lama-lama rumah kita tak berseri dah. Orang perempuan kan bahasa macam tu, contoh. Kenapa senyum? Kan? So, dia takkan cakap direct. Kalau anak dia ada duit, mungkin dia akan beli. Kalau tak ada, tak apalah. Tak apalah. Nampak tak ayat tu? Wa man uri'an asyqa alai. Tak boleh, tak apalah. Tak ada masalah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kan? Ini anda kena pakai bahasa Arab tak? Kenapa kata asyqa, kenapa tak kata uzur ke, tak guna perkataan lain ke, su'bun ke, takut menyusahkan kamu ke. Anda tak perlu, anda tengok tu, ya Allah, hai, patutlah mak aku macam ni. Kan. Sebab tu kita akan tengok lagi words. Kita akan pergi lagi. Kita akan praktis lagi. Mari. Anda perhatikan dalam surah Al-Isra ayat ke-23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Anda perhatikan pada ayat, saya tak nak ambil semula. Anda perhatikan pada ayat imma yablughanna 'indikal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila sampai umur mereka, maksudnya sudah sampai usia lanjut. 'Indakal kibara, sewaktu usia mereka sudah lanjut, ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bila mereka sudah berada di usia yang lanjut, seorang ataupun salah seorang, ingat kalau anda ada mak dengan ayah, salah seorang kalau mereka sudah sampai usia yang perlukan perhatian, umur 40-an ataupun 50-an ataupun 60-an, mereka sudah tenaga kurang, ada penyakit, mudah lupa, sudah angkat barang mula pecah kaca, anda akan perhatikan benda ni bila ayah anda sampai tahap tu. So kalau salah seorang jadi macam tu, jangan biarkan ayah ataupun ayah menjaga pasangan dia, isteri, mak kita, ataupun isteri menjaga ayah kita, walaupun dia mak dengan ayah. Kerana apa? Kerana sebenarnya kadang-kadang kita manusia, bila ada benda menyusahkan kita, rasa terbeban, lama-lama kita akan stres. Bila ada masalah keluarga, mak ayah nak cerita kat siapa, kita dah kawan, kita boleh jalan sana sini. Mak ayah nak berjalan tak larat, duit terhad, tenaga pun terhad. Anda rasa? So kalau anda ada mak dengan ayah, salah seorang daripada mereka yang perlukan perhatian, so pay attention. Tak boleh balik pun call. Make sure, jangan letak seminggu sekali, letak sehari 3 kali. At least sekali kau tak apa, jangan letak sehari sekali, dia akan jadi 2-3 hari sekali. Kenapa kau orang gelak? Kita tak kata kat siapa-siapa. Faham ke faham? Kita sendiri pun kalau kawan kita menyusahkan kita, kita stres tak? Kita pun terganggu. Hatta abang kita pun. Even kalau anda tak nak rasa, pergi ke rumah orang tua, cuba rasa jaga seorang. Kadang makan dia lempah nasi, berabur, makan dia ludah, anda rasa apa? Anda nak kena mop, kencing, kadang penuh satu jalan rumah, baru mop, lepas tu kencing pula, lepas tu berak pula. Anda rasa baby pun kita hilang sabar kadang-kadang kan, orang tua. So anda bayangkan situasi yang sukar macam tu, anda biarkan mak anda sendiri yang urus ayah anda, anda biarkan ayah anda sendiri uruskan mak anda. Anda rasa sanggup ke? Kita pun rasa susah kan. Dalam keadaan kita ada tenaga yang kuat kan, kesian mak ayah kita dekat rumah, terpaksa buat kerja-kerja rumah daripada dia kecil sampai dewasa, sampai ketua. Anak-anak hidup dengan dunia je. Mak ayah takkan cakap tau. Mak ayah, dia tak ada siapa tak nak berkawan. Dia tak ada topik yang nak bercerita melainkan anak-anak. Anda bercarilah orang yang dah berkahwin, dia tak peduli dah, everything sebab dia punya anak tu je. Itu je topik yang dia akan fikir hari-hari, itu yang dia akan bercakap pada hari-hari. Even status pun, kawan saya tak pernah buat status, tiba-tiba buat anak status pelik-pelik. Betul, dia akan pay attention dekat dia punya anak. Lain Aukilahuma, kalau dua-dua tu lagilah, fala taqul lahum uff. Kita hanya nampak uff tu, kita baca Quran untuk kita judge orang, kau buat ni kau dapat dosa, kalau kau buat ni kau akan dapat masuk neraka. No, cuma faham tadabbur sikit. Uff, kalau uff pun menangis kan. Kadang-kadang mak kita ni tersalah cakap, terasa. Bukan sekejap, kadang-kadang terasa tak cakap, terasa. Mula tak start bercakap, diam. So anda kena faham words tu. Kalau salah seorang ataupun dua orang, kalau seorang, kalau dua orang lagi lah anda kena balik jaga. Kalau dalam ni kita faham, yang kita kena jaga mereka je, dan jangan berkata off untuk terjemahan basic. Tetapi kalau kita tadabbur, kita cuba selami kehidupan sebenar orang yang sakit, emotional support mak ayah, kita akan dapat faham ni words ni. Kita akan sense, kita akan terkesan dengan ayat tadi kan.
Kita nak cari point tadi, kita baca, kita faham makna, kemudian kita nak cari apa dia punya tadi, siapa ingat? Kita nak istibak apa pengajaran dia. Kena jaga mak ayah. Macam nak terkesan, anda kena deep lagi, cari back to situation, cari case tu. Anda ingat dalam kehidupan ni apa kita buat pada mak ayah, kita akan dapat. Dia ada, kita panggil apa, karma di dunia ni. Case saya sendiri, hidup saya sendirilah. Bila ada something orang buat bad dekat kita, dia something not good lah kan, dan benda tu berlaku balik pada dia, cepat atau lambat je. Bayangkan kalau mak dengan ayah kita, kalau mak ayah kita ni keramat, mudah katanya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Walaupun mereka kadang baling, kalau anda jaga orang tu, anda akan nampak benda ni, nasi makan dia ludah, dia terabur merata, kadang-kadang benda tu melekat, anda nak kena mop. Lepas tu dah mop pagi, dah mop cuci pagi, tengah hari dia kencing, anda nak kena cuci pula, anda takkan sempat buat kerja lain. Hari-hari anda buat kerja yang sama, dan kerja tu bukan kerja yang best. Macam anda study, macam anda kat bilik, ala kena kemas bilik kawan-kawan buat sepas setiap hari pun rasa macam mana, kan? Nampak kan? Pun kita akan terkesan, kita rasa ya Allah, hai, tunggu yang terbalik. Kadang-kadang bila sampai orang tua, ada kes tau, ini kes dia betul. Bayangkan kita ada mak dengan ayah, tiba-tiba ayah kita ni dah macam tak ada kenal sangat dengan mak kita, cakap pun tak dapat nak detect words. Kadang-kadang kita pelik tau, takkan dia tak boleh detect. It's happen. Macam mana anda nak tahu? Pergi ke rumah orang tua. Macam mana nak tahu? Cari kawan-kawan yang ayah dia ada family dia ada simptom yang macam tu. So anda akan nampak, bayangkan pasangan kita dah tak kenal kita, kawan baik kita tak kenal kita, ada balik kita tak pedulikan kita. Jangan kata tak kenal, tak pedulikan kita. Kau susah, biarlah. Kadang-kadang orang tua ni tak ada apa pun, tak ada benda yang berlaku, dia akan menangis. Dan itu berlaku pada ayah saya. Tak ada apa-apa, kalau orang datang dia akan menangis without reason. Ada benda yang dia berfikir, dia sangat sensitif, tak tahu apa. Kadang saya call, kadang-kadang call setiap hari, nangis juga. Sangat sensitif, anda takkan dapat bayangkan lah. Saya tak tahu. Tapi daripada ayat tu kita boleh faham tadi. Ayat, anda tengok kisah Nabi Musa tu juga kan. So daripada data satu tu, anda compare pula dengan data yang kedua ni, kan? So dari situ kita boleh faham tak? Ya Allah, hai orang tua kita. Sebab Al-Quran diturunkan bukan untuk akhirat, untuk kita hormat waktu sewaktu dinilai, dihisap tu, waktu dalam neraka ataupun dalam syurga. Tak, dah tak relevan dah. Sebab tu nak hormat orang tua, jaga orang tua, nak bercakap dengan baik, nak buat kebajikan, tak nak buat dosa dekat dunia. So semua remind dan hidayah tu ataupun map dan juga way tu kita akan pakai dekat dunia. Kita kata hudan lil muttaqin kan. So macam mana jadikan huda? Tengoklah. Anda rasa? Ingat tau, kita ada kawan, kita mungkin ada lagi seorang kawan. Kita ada, kalau anda yang bekerja sana, kita mungkin akan ada company yang baru. Tapi mak ayah seorang je. Even kalau mak mentua pun boleh ganti, tapi mak ayah kita seorang je. Takkan jadi dua. Tak logik kalau tiba-tiba ada mak dua, confuse. Memang takkan ada, mak ayah kita satu je. So selagi hayat mereka di kandung badan, gunalah. Ingat tau, jangan sampai bila mak ayah kita masuk dalam lahat, waktu tu baru kita nak menyesal. Saya bagi tahu anda ingat words ni, penyesalan takkan pernah ada dekat hadapan. Saya ulang, penyesalan takkan pernah ada dekat hadapan, melainkan mereka yang enggan. Mereka belajar dahulu, mereka start hargai kewujudan tu. Hanya berlaku kehilangan, time tu kita akan rasa. So jangan anda menyesal sebab tu benda yang tak boleh nak berubah. So pay attention. Anda boleh beli rumah, anda boleh beli kereta, tapi sejauh mana pun nilai dunia yang anda nak beli takkan sama dengan nilai mak dengan ayah. Saya nak beritahu pada anda, anda akan jumpa kawan yang mungkin setia dengan anda, anda akan jumpa mungkin pekerja yang setia dengan anda, tapi kita takkan jangka apa yang akan jadi pada masa hadapan. Tapi saya percaya pada satu benda, anything happen, mak dengan ayah kita akan setia. Mungkin adik-beradik tak menentu sebab kita tengok kes macam tu, tapi anak dengan mak takkan putus.
perasaan pengorbanan mak, biar mereka tak makan, biar di rumah mereka hanya makan nasi putih, kuah dia kicap dengan ikan masin. Mereka takkan cakap pada anak-anak, oh, mak masak gulai ikan tadi. Betul ke? Pernah tak kita, depend lah kepada family masing-masing. So waktu kita berteduh di bawah shilling yang cantik ni, pada waktu siang di kuliah, mungkin mak ayah kita berbumbungkan langit dan matahari berlantaikan ladang dan juga sawah. Kita tak tahu. Sebab karakter mak ayah ni, dia takkan cakap direct. Anda boleh perhatikan tadi, antara cerita yang kita boleh ambil pengajaran. Adakah sebuah tafsir ulama sebut ni? Tak. Ini bukan cerita tafsir. Tak ada pun hadis. Anda kalau cari ada dalil ulama kasi kata, tak ada. Anda rasa apa? Kita faham tak? Orang tua, adakah nak faham common sense tu perlu kepada dalil? Adakah hati kita yang terlalu mati untuk faham? Saya akan bukti kepada anda. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ala qulubin aqfanuha. Apakah kamu tidak mahu faham Al-Quran? Ataupun hati kita telah mati, tak boleh nak sense langsung untuk faham orang lain susah. Bukan orang lain pun, mak ayah kita sendiri. Hati kita mati ke? Orang lain susah, tak rasa nak tolong adik-adik. Ingat ni, kalau sewaktu orang lain dah tak pedulikan anda, sewaktu apa berlaku kepada anda, orang yang akan setia dengan anda adalah mak dengan ayah. Biasanya mak lah. Mereka sangat korbankan. So pay attention. Sebab Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran. Anda rasa bila cerita tu, anda perlu tak tengok kitab tafsir? Anda rasa untuk tengok apakah hukum kemudian apakah kita nak kata mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah ke, dosa pahala. Perlu tak anda tengok kitab fiqh untuk faham benda tu? Anda rasa tak responsibility untuk bantu mak ayah? Rasa tak responsibility untuk peduli tentang dia orang? Common sense, heart, jiwa kita tak perlu kepada fakta yang terlalu banyak. Cukup kita sediakan hati yang bersih untuk kita faham orang lain. Kadang-kadang kenapa kita tak boleh faham? Tanya balik, hati kita keras tak? Kita banyak tak makan benda yang tak bagus ke, perbuatan yang tak baik ke? Tanya balik diri kita. Kadang-kadang benda tu yang menyebabkan hati kita keras. Orang sakit, yalah, saya ada kes tau. Kes ni memang real. Saya bawakan anda, saya tak pastilah, saya tak pandai nak bagi ceramah, tetapi apa yang saya boleh share adalah silibus ilmu kehidupan dunia nyata. Sebab saya tak ada pengalaman memberi ceramah dan saya tak pandai bagi kuliah. Tapi kes ini memang betul. Anda bayangkan, seorang wanita dah berkahwin, suami dia meninggal, nama dia, saya bagi dalam satu nama dia katalah Aminah. Mak dia sakit, mak mentua dia sakit, dia tak pernah peduli dan jenguk pun. Dia jumpa sebelum meninggal tu pun untuk urusan harta je. Jiran sebelah dia buat kenduri. Jiran dia ni rumah dia, ni jiran dia sebelah, parit je pemisah. Meninggal, keluarga dia meninggal, dia tak pergi tengok pun. Malaikat setelah waktu nak kafan, orang datang. Ingat ni, waktu orang nak mati, bukan tuan rumah tu kena sediakan air ke apa, kita jiran tu kena tolong dulu. So bila waktu anda rasa macam mana? Dia ada macam tak ada common sense kan? Tanyalah, adakah hati kita mati? Anda jangan lihat kesalahan orang. Saya tak nak anda tengok macam tu. Al-Quran saya kongsikan kepada anda selama ni pun bukan untuk tengok kesalahan orang lain. Tanya, kita punya common sense, kawan kita susah, kita tolong tak? Tak perlu pun dalil, tak tolong orang. Tak perlu dalil pun nak buat baik pada orang. Hanya perlukan rasa kebaikan, hati yang bersih untuk kita tolong. Okay? So, macam mana kita nak bertindak? Ni last. Anda pegang words ni. Sebab words ni lah saya pegang sampai sekarang daripada saya form 5. Sebab saya ada sekarang pukul berapa? 9 minit. So saya nak tamatkan lebih kurang 5 minit je kot. Saya tak nak panjang 5 ke 10 minit. Words ni dia ada something happen dah dalam hidup saya. Dan saya jangkakan itu adalah cabaran terbesar lah
hidup saya. Dan saya kata, aku umur 17 tahun, kenapa aku dapat cabaran yang macam ni? Ini level orang 25 tahun ke atas ni, saya kata. Macam saya pula boleh letak KPI tu kan. Tapi ya, itu pemikiran saya time tu. Along the way, along the journey, apa yang saya belajar adalah, saya kata pada dia saya time tu, Akram, hari ini kau ada masalah dan kau rasa susah. Tapi kau kena ingat, masalah tak akan datang sekali. Kau mungkin bertanya, why me? Why me? Kenapa aku yang kena terima cabaran ni? Aku baru 17 tahun. Tapi ingat, tahun depan kau akan jumpa masalah yang lain. Sehinggalah kau mati. So, masalah takkan dapat lari. Sebab apa? Allah Ta'ala dah mentionkan dalam surah Al-Balad. Apa nama? Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah menciptakan manusia ini dengan penat lelah. So itu akan berlaku tau. Akan berlaku. So anda bila anda baca yang ni, anda dah boleh bersedia yang sepanjang hidup anda, selagi namanya hayat, anda akan ada masalah. Kecil, besar, perik, tidak, akan datang masalah. So anda kena ready dengan mindset ni. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Tetapi apa tujuan sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita ujian macam tu? Masalah. Saya akan bagi tahu macam mana kita nak handle. Sebab tu at the end, yang Allah Ta'ala nak bagi tahu adalah dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Allah Ta'ala dia uji kita hidup sewaktu kita hidup, mati sewaktu kita mati, hatta sakaratul maut ke apa ke. Allah Ta'ala nak tengok satu je, ahsanu amala. Saya tak nak terjemah dalam bahasa Melayu sebab saya nak faham anda rasa dengan words ni. Ahsanu amala bermaksud the best action we can do for that point, that time. The best action we can respond. Anda jangan ingat kita kena buat seperti malaikat, tidak bangun malam pada setiap hari. Tak. Ada hari iman kita jatuh, betul? So time iman anda jatuh tu, cari the best action yang kita boleh buat time tu. Do the best. Anda down, anda ada masalah peribadi, anda ada perkara-perkara yang tak baik, anda tak boleh nak handle, it's okay. Berkata it's okay, it's okay. Find the best action you can do at that time. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan? Ahsan allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kita mendengar orang bercakap itu dan ini, jangan percaya. Pause. Mana yang terbaik? Ini dia orang kafir, aku tak nak ikut, tapi dia pesan aku untuk buat baik pada mak ayah aku. Ini aku suka. Ini Quran pun suruh. Ahsan amala. Kita follow. Kan? Tak kira lah apa latar belakang dia. Doesn't matter lah. Selagi dia bercakap benda tu betul, we follow. Boleh ke boleh? So anda akan jumpa word dalam banyak Quran. Dia takkan kata aksar. Dia takkan kata apa lagi? Akbar ke tak? Ahsan, the best thing you can do. Kan? Kalau kata yang terbaik. Tapi the best action you can do, just do it. So macam mana? Ingat, masalah kan ada. So problem not just for discussion, but need solution to make action and don't be tension. Terkejut ni, saya sukalah word ni dah lama daripada saya form 5. Saya tak tahu kenapa, tapi word sudah datang time tu. Satu ilham. Problem bukan untuk diperbincangkan. Anda cerita dekat kawan, anda fikir banyak sekalipun, anda buat assumption sekalipun, dia tak akan menyelesaikan masalah. Hanya tindakan yang betul sahaja akan menyelesaikan masalah. Ingat ni, anda kalau ada masalah, anda pergi cerita ke orang, pihak ketiga, agak-agak masalah tu selesai kat situ tak? Anda ingat pihak ketiga pun mungkin akan cerita juga. Dan kali anda stres, kan? Tetapi sebenarnya ada satu kes lagi. Siapa hidup dalam dunia universiti sekarang? Ada tak terlibat dengan persatuan? Terlibat? Selalu? Memang terlibat lah. Yang sana belakang terlibat lah, gelak-gelak tu kan. Perasan tak kalau time program anda akan ada postmortem. Lepas tu percaya tak postmortem tu hilang entah ke mana. Lepas tu meeting pula next seterusnya. Betul ke betul?
Lepas tu apa function dia? Gelap. Apa function dia? Faham tak? Sebab itu berlaku pada, sebab saya tengok benda tu berulang 2-3 tahun, saya rasa dia useless lah. So saya start berfikir. Dan yang menariknya, meeting-meeting kadang-kadang kita jumpa solusi macam mana kita nak cover balik for the next program. Cuma yang penting yang hilang tu tak tahulah apa kan. Cari balik pun tak jumpa dah kan. Tapi buat ulang balik benda yang sama kan. Lepas tu bincang balik masalah yang sama dan berulang lagi kan. Betul ke betul? Masalah tu berulang kan. Kalau anda boleh rekod balik, anda akan nampak benda tu dia berulang. Dan dalam meeting tu kita akan dapat solution. Kadang-kadang kan, betul kan? Ataupun anda fikir, anda minta nasihat orang lain, anda akan dapat solution. Percayalah, apa saja solution anda dapat, kalau anda tak mula bertindak, perubahan tak akan berlaku. Saya ulang. Apa saja solusi yang anda dapat, kalau anda tak mula bertindak, perubahan tak akan berlaku. Sebab tu kalau ada program, bila nak berubah, jangan tunggu next program. Tak tepati masa, itu biasa kan. Jangan tanya orang lain. Nak berubah, jangan suruh orang. Nak berbentuk culture, jangan cari orang. Ubah diri sendiri. Kalau kita sentiasa datang awal dan orang tahu kita tak suka, seorang dua mungkin akan terkesan. Kalau leader pula, dia akan beri impact kepada staff dia, tim dia. Doesn't matter kan. Tapi bila contoh, saya ada staff saya, dan ni berlaku baru lagi minggu lepas. Saya lagi 3 orang, yang lain ada yang tak masuk lagi. So 3 orang, saya 1, 2, 3, 4, semua ada 4 orang lah. So, 3 orang, kami semua membaca buku. Dan seorang daripada tim kami ni, staff saya ni, dia tak pandai bahasa Arab. Kami semua pegang buku bahasa Arab. Dia stress. Aku nak baca apa ni? Dia percarilah buku-buku mana buku bahasa Melayu. Dia buka je kat, walaupun tak baca sangat. Sebab dah semua orang baca. Kau rasa? Kalau semua orang baca, kau tidur, kau rasa? Dia takkan boleh ni. Dia takkan boleh comfort dengan suasana tu. Anda faham tak? So, bila kita start bertindak, perubahan akan mula berlaku. Ingat, nak membentuk culture adalah satu proses. Dan proses itu berterusan. Saya ulang, culture ataupun manusia, benda yang melibatkan manusia, anda ingat words ni. Membangunkan manusia, membentuk culture adalah satu proses. Dan proses itu berterusan. So anda bila cakap berterusan tu, anda dah tahu dah. Anda akan kena sabar. Anda akan kena repeat lagi untuk ulang. Dan anda tak akan mengalah. Sebab dia endless. Sehingga anda mati. Dan bila anda start bertindak, apa saja masalah, dia kan, bila kita cari solusi kan, bila benda tu dah covered, emosi kita akan makin stabil. Sebab masalah tu dah okey. Kita jadi masalah sebab kita jadi tension sebab masalah tadi. So masalah tu hanya boleh diselesaikan dengan tindakan. Tapi kalau kita stres, kita cerita ke orang, kita bercakap sana sini, kita gunakan emosi, masalah akan makin parah. Anda terbalik, anda menggunakan emosi, bertindak ikut emosi, solusi entah ke apa-apa, lepas tu stres lagi sekali. Dan itu yang berlaku pada ramai orang. Sebab tu bila anda nak selesaikan masalah hidup anda, the best way atau solution adalah Al-Quran. Anda cuma kena baca tadi, semak balik. Sebab kalau anda tengok situasi program kan, kita rasa menyesal kan, ataupun tengok benda tu repeat, ulang benda yang sama, next program buat lagi. Macam tu juga dalam Al-Quran. Saya tak pasti surah apa yang mana kita kata Allah, kita minta ke Allah untuk kembalikan ke dunia, kita akan beramal baik. Tapi Allah Ta'ala kata tak, nanti kau akan buat balik macam tu. So saya beritahu lah, nak berubah daripada sekarang. Jangan tunggu program yang akan datang. Dan jangan cari orang, mulakan dengan diri sendiri. Sebab Allah Ta'ala tak tanya apa yang orang lain ubah kepada kita, tapi Allah akan tanya kita macam mana kita ubah dan gunakan apa yang kita ada. Alright, so saya kira ini adalah struktur dia. Sebelum habiskan ni last slide, itu kita ada masalah bincang. Ingat, nak discussion, jangan cari orang yang salah, jangan jumpa orang yang tak betul. Kita telah bincang 2 minggu lepas macam mana kita nak handle situasi. Cari orang yang betul, jangan cari pihak ketiga, dan cari orang yang tepat untuk kita minta pendapat, supaya solusi yang kita dapat tu the best. Dan daripada situ dia akan bagi beberapa solution. Ingat, anda jangan stres bila ada orang cakap, kau dengar nasihat sana, lepas tu kau dengar nasihat pihak kedua, ketiga. Ambil satu kau buat.
Jangan kau pergi tanya orang sana orang sini, tapi kau dia kali hang kan buat satu juga. Saya sudah dapat words tu, dan saya akan respon macam ni. Saya kata, betul, aku jumpa pihak kedua, ketiga, aku akan pilih satu je yang aku akan buat. Tetapi daripada kesemua 3, 4, 5, 6 pandangan, nasihat orang yang aku dapat tu akan membuatkan aku lebih matang dalam membuat keputusan dan lebih bersedia jika apa-apa berlaku. Saya ulang, bila kita jumpa banyak orang mengomel, kau jumpa orang tu ni banyak pendapat sana sini, anda jangan stres. Anda letakkan telinga anda untuk anda faham cara mereka view, side apa yang mereka sedang tengok. Daripada situ anda akan dapat, kalau ada apa yang ada 8 box tu kan, 8 angle tu, so bermaksud kalau banyak orang, anda akan dapat lihat daripada cara fikir mereka dari sudut berbeza. So membuatkan anda lebih matang dalam buat keputusan dan lebih bijak dalam tindakan. So saya kira itu je kot untuk malam ni. Dah habis. Dan action dan emosi akan, kenapa saya ada rotate balik? So masalah akan berlaku sampai kita mati. Anda boleh melihat surah Al-Balad tu. Saya suka tau cara Al-Quran bagi tahu cara kita melihat. Next week saya share. Okay, so saya kira cukup 9.17, cukup untuk pada hari ni. Ada sebarang pertanyaan tak? Ada seorang adik tu minggu lepas dia banyak agak tanya, dia tak datang hari ni, nasib baik. Kalau tak jenah juga nak menjawab kan. Okay, so saya kira Subhanallah, terima kasih kerana ingatkan. Saya macam ni lah, siapa tak ada dalam grup Telegram? Semua ada kan? Kalau ada, malam ni saya akan hantar hadis penuh tu. Bila anda nak musafir, anda boleh baca hadis tu lah. Saya snap doa. Kita hanya biasa dengar, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi dalam hadis ada sambungan dalam Muslim, dia sebut Allahumma barik lana fi safarina hadza wa tuwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifati fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Yelah, saya akan snap lah, nanti anda baca lah kan. Bila musafir tu anda baca, tak at least penuh. Anda nak buat sunnah, buat sampai habis kan. Kalau anda nak baca, bila hafal dia baguslah. Okay, terima kasih ingatkan. Maknalah sejak dah berumur ni banyak benda lupa. Ada benda nak tanya lagi? Dan adik tu tak ada, biasa adik tu paling banyak. Okay, saya kira cukup untuk malam ni. Dan minggu depan kita akan bincang tentang hukum tadabbur dan juga topik. Kita dah habis sebenarnya. Kalau anda secara sedar tak sedar dah sampai muka surat 24. Saya sengaja tak nak sertakan nota kaki, perbincangan bahasa ataupun kita kata pendapat yang banyak, kerana at the end daripada pendapat tu kita akan fikir macam mana. Ingat tau, pendapat tu semua bahagian discussion ni. Anda baca ke apa ke, at the end anda nak tahu je apa yang anda nak kena buat, macam mana anda nak baca Quran, macam mana anda nak rasai. Betul. So saya simplifykan macam tu, so anda boleh bertindak dengan betul, supaya anda akan lebih hidup dengan lebih bahagia dan lebih aman, lebih seronok, hidup dengan Al-Quran dan tahu macam mana nak handle lah. Okay, minggu depan kita akan masuk hukum sikit untuk kita tahu adakah tadabbur tu wajib. Penting juga kan, sebab anda dah tahu ada perbezaan. Dah nampak kan? Dan untuk perbezaan tu saya akan kemas kini lagi untuk lebih tepat dan lebih jelas untuk anda lebih nampak. Sebab saya buat sekejap hari tu, so saya suka kalau saya lebih kemas, boleh kemas kinikan lagi untuk yang tu. Kemudian hukum. So minggu depan kita akan pergi sampai, mungkin tak sampai muka surat 50 kot kalau sempat. Tengoklah sebelum kita masuk yang topik yang kelima, muka surat 53. Saya akan cuba simplifykan. Saya tak nak, saya bagi buku ni in case kalau anda kemampuan untuk in future lah, dan anda boleh rujuk lah. Apa yang penting saya akan beritahu muka surat berapa, dan selebihnya saya akan simplifykan kepada anda je. Boleh nanti boleh PM, boleh WhatsApp saya, ambil ambil number 019. Pada orang ni pun PM ke WhatsApp saya pun tak ingat dah. Ada lagi yang nak datang, dia beritahu dia terdapat datang, so saya tak foto state lah.
4191 829. So nanti WhatsApp, so saya akan bawa lah pada minggu depan. Alright. Dr. Abdul Muhsin. Dia buku ni saya beli dekat saya beli dekat Jordan. Saya di Jordan, antara habit saya adalah boleh kata hampir setiap minggu saya akan pergi ke kedai maktabah. Dan maktabah di Jordan ni dia sangat unik. Dan cara pembelian kitab saya juga unik. Betul. Sebab anda tak akan nampak saya pilih kitab contohnya Fathul Bari. Anda tak akan nampak saya beli kitab contoh Tahqiq Tafsir Tabari. Anda tak akan jumpa saya beli kitab yang ada dalam maktabah, mana-mana maktabah, dan banyak anda tak akan jumpa saya beli kitab yang ada dalam maktabah Syamilah dalam laptop. Anda tengok yang teks Arab tu kan. Kenapa? Sebab saya tak banyak duit. Saya bukan macam orang lain ada berjuta ke apa, saya tak ada. So saya hanya ada duit sebilangan dan saya akan buat pemilihan kitab tu betul-betul. Saya akan beli kitab yang mana tidak ada PDF, yang mana tak ada maktabah Syamilah, dan yang tak ada dekat maktabah. Yang tak ada dekat maktabah. Maksudnya kalau ada, saya boleh pergi photostat cari. Sebab kadang-kadang kita nak tengok isu tu je. Daripada 30 jilid, saya percaya anda tak akan baca yang 30 jilid tu. Anda akan buat reference je. Even yang bidang pengajaran Islam ke apa, anda nak buat berkaitan dengan ni, anda tak akan buka semua. Saya tak pasti kalau ada yang buka. Mungkin akan ada yang buka. Tapi rekod hidup saya, kalau saya beli kitab, dia tak sentuh pun kitab tu. Bersih, suci dan murni. So, anda akan jumpa kitab-kitab saya, kitab-kitab yang banyak tesis, risalah, topik-topik yang agak terkini. Dan topik yang kalau anda tengok, saya kira mungkin ulama kena bincang juga kot. Ini topik yang kalau siapa yang follow tentang future teknologi, dia orang sudah mencipta artificial intelligence kan. Artificial intelligence tu sekarang benda yang kalau anda jangan terkejut tau, orang start cipta robot sex. So adakah bila robot sex tu hukum berzina macam mana? Kan? So benda-benda macam ni anda jumpa tak dalam kitab Turah? Tak. So kalau boleh kumpul banyak pendapat supaya kita tengok macam mana cara mereka selesaikan isu yang terbaru. So daripada situ saya dapat jimat duit saya banyak. Dan dalam iPad saya ni, walaupun sekecil macam ni, ada 3,000 kitab lebih. Yang nilai kitab kalau saya nak beli mungkin harga dekat 100,000. So saya hanya beli iPad, PDF, Maktabah Syamilah, apa semua, dia lain semua kitab-kitab PDF. So saya jimat puluhan ribu lah. Betul. Sebab saya hanya akan gunakan untuk reference saja. Contoh masuk Kuwaitiyah, kalau anda nak tengok, kalau siapa bidang agama kan, dia nak tengok satu-satu, katalah anda ambil bidang hari Jumaat, hukum berkaitan hari Jumaat, anda buka masuk Fiqhiyah Kuwaitiyah tu, dia akan nyatakan semua pendapat ulama dekat situ dan kita apa. So anda boleh pergi terus check. Ada berapa puluh jilid saya tak banyak puluh jilid, subhanallah. Saya bukan nak tengok semua tu pun, dia hanya kitab rujukan. So saya check je lah, saya pergi tengok kitab asal dia, mazhab apa pun semua. Banyak dah kalau nak cerita topik saya beli kitab ni kan tak habis pula. Saya dah tulis satu buku, Panduan Membeli Kitab, tapi saya tak publish kan. Sebab bila saya ada sekali tu saya nak publish kan, saya tanya, sebab dia tak adalah ni sangat, saya nak publish kan, saya tanya berapa orang sanggup beli. Dia kata dia nak RM2 je. Saya tak tahulah. Saya tanya sebagai kos puding pun dah berapa ringgit. Kalau RM10 tu rasanya mungkin cukup-cukup untuk kos, bolehlah juga RM2. Tak apalah, simpan je lah. Tak adalah, saya nak pakaikan duit saya, mana ada duit. Kalau ada duit, siapa nak sponsor boleh lah kan, kita nak bagi. Jadi macam itulah. So kitab-kitab macam ni, kitab-kitab yang saya akan share kepada anda. Selepas habis kitab ni, kitab yang saya akan masukkan adalah Al-Insan wa Mu'adalat fi Sina'ati, bukan Al-Quran wa Mu'adalat fi Sina'atil Insan, Al-Quran dan KPI dalam pembangunan manusia. Tak ada PDF dan tak ada juga Maktabah Syamilah dan tak ada juga dekat perpustakaan. Saya baru best dengan grafik dia semua. Ada. Minggu lepas saya tunjuk, siapa datang minggu lepas saya tunjuk kitab tu berwarna kan. Sudahlah. Kuah apa dah ni, 9.25 dah. Okey. So saya kira itu untuk pada hari ini. Kita jumpa pada minggu depan untuk kita habiskan sebelum kita masuk kepada
kita ataupun topik yang baru lah. Dan terima kasih atas kehadiran anda pada malam ni. Pada malam ni, ingat tau, siapa yang join malam ni dan minggu lepas ataupun sebelum ni, saya akan post satu borang elektronik, spreadsheet, untuk kita, kamilah guru-guru, untuk upgrade kualiti penyampaian apa yang anda berminat dan cara macam mana anda suka. Anda boleh beri komentar dekat situ. So, anda boleh letaklah cadangan ke apa, tulis je. Dia tujuannya adalah kami nak sampaikan mesej Al-Quran, tapi kalau kami je seronok, korang macam krik-krik, apa function? Bukan apa function, function sangat. Faham ke faham? Okay, so anda boleh isi lah, ataupun kawan-kawan anda yang join tu, anda bagi tahu isi je.